ya, iaitu mengucapkan salam kepada mereka yang berada di kanan ataupun kiri kita. Kalau tak ada orang kanan dan kiri kita, maka diniatkan kepada malaikat, ya, diniatkan kepada malaikat. Baik. Kalau jadi imam, ya, kalau jadi imam, kanan dan kiri dia tak ada, yang ada belakang dia, maka dikira termasuk jugalah, ya, kalau dia sebagai seorang imam, dia ucapkan ke kanan, maka itu dengan makna jemaah di sebelah kanan yang belakang. Dan kalau ke kiri, maka sama juga, iaitu jemaah di belakangnya. Baik. Kita hendaklah meniatkan hal ini di akhir solat kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, ketika mana kita mengucapkan salam, wajib untuk kita niat, kita kata niat untuk meninggalkan solat tersebut. Maknanya niat untuk mengakhirkan ataupun menyelesaikan solat kita. Cuma niat ketika mana salam tersebut untuk menyelesaikan solat kita, itu ada khilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i juga. Sebahagian mengatakan wajib. Bila kita mengucapkan salam dan kita menoleh ke kanan, maka diniatkan untuk kita keluar daripada solat, maknanya menyelesaikan solat. Sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i menghukumkan wajib. Maknanya kalau tak dibuat, maka tak dikira dia telah keluar daripada solat lagi, kalau tak niat masa salam tu. Tapi sebahagian lagi kata bila dah salam, automatiklah dikatakan keluar, maka tak perlu niat pun tak apa. Ini sebahagian lagi. Nah, itu yang khilaf di sudut wajib. Yang sunatnya yang kita kata tadilah, ya, maknanya kalau dia salam itu dengan niat kepada orang sebelah kanan ataupun kiri, itu hukumnya sunat, itu bukan wajib. Ya, baik. Seterusnya kita perlu berasa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sebab kita telah diberi pertolongan untuk melaksanakan ketaatan yang baru sahaja selesai sebentar tadi. Bagaimana kita baca dalam solat kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami sembah dan kepada Engkau lah wahai Allah yang kami minta pertolongan. Maknanya yang kita sembah itu dalam solat, hati kita, qasad kita hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama kita minta iyyaka nasta'in, ya Allah bantulah aku supaya sempurna zahir dan batinku di dalam melaksanakan salat. Oleh itu para ulama mengatakan, bila kita sebut sahaja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalam itu mengandungi 3 perkara, iaitu lillahi, billahi, minallahi. Lillahi kerana Allah, maknanya kita sembah itu kerana Allah. Kemudian billahi, dengan Allah. Makna dengan Allah ini iaitu dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan minallahi, maknanya mampunya kita diberi taufik untuk solat, hakikatnya semua daripada Allah. Maka di dalam kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu mengandungi lillahi wa billahi wa minallahi. Nah, baik. Kemudian disebut lagi di sini, selain itu kita mestilah merasa malu akibat dari kecuaian kita yang mungkin terjadi ketika sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kita sedang salat tersebut yang telah kita lakukan sebentar tadi, maka mesti ada rasa malu
rasa takut, dan dihadirkanlah taubat, dihadirkanlah istighfar setelah daripada kita solat. Sebab itu sunat untuk kita istighfar setelah daripada solat. Menghadirkan hati ketika istighfar itu, iaitu kita rasa malu dengan solat yang kita lakukan sebentar tadi, dan kita mohon ampun kepada Allah kalau ada salah dan silap. Kerana itu disunatkan istighfar. Nah, habis daripada solat kita Astaghfirullahaladzim, 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 dihadirkan. Baik. Kemudian katanya kita juga perlu berasa bimbang kalau solat yang dikerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin kita dimurkai Allah akibat dari dosa yang kita lakukan, sama ada secara terang atau secara sembunyi, yang mungkin boleh menyebabkan solat yang dikerjakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kemungkinan ketika solat hadirnya hati kita ini kepada selain Allah, kepada ghairullah. Hadirnya mungkin riya, mungkin takabur, mungkin ujub, mungkin sum'ah dan sebagainya. Maka itu adalah dosa-dosa yang hadir ketika mana kita sedang solat. Dikhawatiri dengan dosa yang hadir ketika kita sedang solat itu menyebabkan Allah murka kepada kita. Ya, kerana itu perlu adanya bimbang, perlu adanya risau dalam hati kita. Kalau solat yang dikerjakan itu tak diterima oleh Allah kerana kesalahan kita. Dalam masa yang sama, hati ini kita harap pada Allah, dan kita yakin Allah Maha menerima taubat. Itu perlu disekalikan. Maknanya kita bimbang kalau Allah tak terima kerana salah kita. Dalam masa yang sama kita sangka baik kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Itu maknanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kerana itu kata para ulama, jangan selesa dengan ibadah kita. Jangan merasa selesa dengan ibadah kita seolah-olah telah sempurna segala ibadah. Maka kena selalu hadir dalam hati kita rasa bimbang kalau ibadah kita tu mungkin ada salah, mungkin ada silap, mungkin ada kurang dan sebagainya. Maka rasa bimbang inilah yang akan menghadirkan harap dan taubat. Ya, baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan lagi apa dia? Oleh sebab itu kita perlu memohon dan mengharapkan agar solat yang kita dirikan itu akan diterima atas dasar kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita katakan tadi, kita bimbang Allah tak terima, itu kerana salah kita. Dalam masa yang sama, sangka baik moga Allah terima kerana Allah ni Maha menerima taubat. Ada jangan berhenti saja bimbang takut Allah tak terima selesai kat situ, bukan. Bimbang kalau Allah tak terima, dalam masa yang sama kena ada husnuzan, sangka baik dengan Allah. Moga-moga Allah terima lah. Maknanya akan ada usaha untuk taubat. Ya. Itu dia. Dia bukan kita kata sekadar husnuzan tanpa bimbang. Padahal kalau kita ini hanya rajak tanpa khauf, hanya harap tanpa takut, menyebabkan takut-takut kita ini mengabaikan solat kita dengan kita mengatakan tak apalah, solat macam mana pun Allah terima. Tak apalah, tak ada salah apa, kalau salah pun tak perlu nak taubat pun tak apa, Allah terima. Kerana kita mengatakan Allah ini Maha merahmati. Maka itu satu kesalahan juga di dalam ibadah kita, ialah apabila tak ada rasa takut dan bimbang, menyebabkan kita dengan mengharap itu sahaja, dikhawatiri boleh membawa kepada perkara yang lebih teruk, iaitu maksiat. Seorang itu melakukan maksiat, maka dia kata tak apa, Allah Ta'ala Maha menerima taubat. Lalu dia pun buat lagi maksiat. Dia kata tak apa, Allah Maha menerima taubat. Gitu. Tak ada rasa takut dan bimbang. Kalau Allah tak terima taubatnya.
Nah, baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penerangan secara jelas tentang kekhusyukan salat seseorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Dalam suratul Mukminin. Baik. Maksudnya apa dia? Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat yang mereka kerjakan. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang mukmin yang berjaya. Kerana ayat sebelumnya, qad aflahal mu'minun, sungguh telah berjaya orang-orang yang beriman. Ya, yaitu mereka yang beriman siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang berjaya itu siapa? Yaitu mereka yang khusyuk dalam salat. Maka maksud dalam ayat ni, mereka itu dengan makna orang mukmin yang berjaya. Ya, orang mukmin yang berjaya adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat yang mereka kerjakan. Mereka usaha untuk khusyuk. Masuk dalam hati dia fikiran tentang dunia, tolak balik, lawan balik, masuk lagi, lawan balik, masuk lagi, lawan balik. Cuba untuk khusyuk. Karena itu kata Imam Ghazali, pahala solat seseorang itu, dia itu berkait dengan betapa banyak khusyuk di dalam solat. Maka makin dia khusyuk, persen khusyuk dia makin banyak, maka banyaklah pahalanya. Begitu. Baik. Sempurna, makin sempurnalah pahala. Baik. Kemudian firman-Nya lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ya. Maksudnya, dan orang-orang yang sentiasa menjaga salat mereka. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini pun kesinambungan daripada ayat yang di atas. Iaitu dan orang-orang ini dengan makna orang-orang mukmin yang berjaya, iaitu orang yang sentiasa menjaga solat mereka, jaga zahirnya, jaga batinnya, gitu. Ya, mereka usaha. Maka tuan-tuan hadir pada hari ini, hakikatnya tuan-tuan sedang berusaha. Kita mengaji sama-sama ni sedang berusaha. Moga-moga dengan kita sedang berusaha pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala terimalah kita punya apa? Solat-solat yang kita lakukan. Baik. Dalam bermunajat, iaitu solat kepada Allah. Jadi solat ni disebut sebagai munajat juga. Ya. Hendaklah seseorang hamba itu melakukannya menurut kekuatannya. Ini ikut kadar kemampuan diri dia lah, ya. Dan sebaiknya, mana kadar kekuatan ni banyaklah kita kata di sudut, kadar kemampuan dia berdiri, kalau tak mampu berdiri dia duduk dan sebagainya. Dan sebaiknya menunjukkan perasaan dirinya pada salat-salat yang dikerjakan, iaitu perasaan khauf dan raja, takut dan harap. Sekiranya terdapat pada salatnya yang menggembirakan dia, maka bergembiralah. Dan sekiranya terdapat kekurangan dan kecuaian dalam salatnya, perlulah dia berasa kesal dan berduka cita. Sentiasalah berusaha untuk mengubati dan mengatasinya. Jadi makna di sini apa dia? Kalau terdapat pada salat yang menggembirakan kita, maknanya kita dah selesai salat, di situ kita gembira kerana Allah Ta'ala beri taufik untuk salat. Itu maknanya, ya. Kerana Allah Ta'ala beri taufik. Kalau para muqarrabin, mereka-mereka yang dekat dengan Allah, mereka cinta dengan salat ni kerana apa? Kerana dia adalah ibadah yang mereka lakukan kerana cinta Allah. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka mereka melaksanakan salat tu kerana cinta. Ya, ada orang melaksanakan salat kerana kewajipan. Maka bila masuknya waktu salat, dia rasa Allah masuk dah waktu, dan sebagainya, kan. Bila nak melaksanakan salat, dia rasa itu sebagai nak melaksanakan kewajipan semata-mata. Bagus juga, tak ada masalah.
Tapi yang lebih tinggi orang yang melaksanakan salat ni kerana cinta, rindu dia, cinta daripada Allah SWT. Kerana bagi dia salat inilah yang menghubungkan dia dengan Allah Ta'ala, pintu dia untuk merasakan kelazatan cinta dengan Allah. Maka kerana itu kita tengok kisah-kisah para ulama di mana mereka ini kalau melaksanakan salat, maka mereka akan melaksanakan solat dengan beratus-ratus rakaat. Sebagaimana yang pernah saya cerita sebelum ni tentang guru besar di Madinah, antaranya Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Umurnya dah kita kata dah lanjut sekarang ni 90 lebih. Yang mana beliau kalau pada malam harinya solatnya subhanallah sampai hampir kepada 1000 rakaat. 1000 rakaat pada malam hari. Ada lazatnya solat. Kadang sejam sebelum solat fardu masuk tu beliau dah sedia dah duduk sejam sebelum masuk waktu solat. Jadi beberapa guru juga di Madinah subhanallah, kalau mereka minta izin untuk berehat, maka kita tengok mereka akan masuk ke dalam bilik lalu mereka solat. Habis solat mereka sambung pula pengajian. Dan setiap kali kita tengok setiap hari begitulah keadaannya. Maknanya apa? Rehat mereka adalah solat. Rehat mereka adalah solat. Subhanallah. Jadi dia dah rasa solat tu lazat dah, lain cerita lah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, maknanya di situ kita gembira kerana Allah Ta'ala beri taufik pada kita. Dalam masa yang sama kena ada rasa insaf, kena ada rasa takut, kena ada rasa kesal, berduka. Makna di sini apa? Dia tetap kena ada tawaduk dengan Allah Ta'ala. Tawaduk ini tuan-tuan bukan sekadar dengan manusia, bahkan tawaduk itu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apabila kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Taif, apabila baginda Nabi SAW dibaling batu dalam dakwah baginda dihalau oleh penduduk Taif. Lalu baginda Nabi SAW akhirnya apa? Di pertengahan jalan ketika berada di satu kebun, ketika tersebut baginda Nabi SAW bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang Nabi doa? Wahai Allah, secara mafhumnya, sekiranya engkau, sebagaimana engkau tak murka kepadaku wahai Allah, maka engkau letakkanlah aku di mana sahaja yang engkau inginkan. Sedangkan Nabi SAW itu telah dipukul, telah dihalau, tapi Nabi SAW tetap tawaduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, selagi kau tak murka padaku wahai Allah, kau letakkanlah aku di mana sahaja yang engkau redha, yang kau inginkan. Sebagaimana kita baca lagi dalam Quran, bila Nabi Nabi Ibrahim kan, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim alaihissalam bila dikatakan apa dia, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Sedangkan hakikatnya boleh sahaja Nabi Ibrahim mengatakan Allah lah yang bagi aku sakit dan Allah lah yang sembuhkan aku. Tapi tak dikatakan Allah lah yang bagi aku sakit, dikatakan bila aku yang sakit. Maknanya apa? Yang buruk itu dinisbahkan kepada diri dia. Hakikatnya semua daripada Allah. Allah lah yang bagi sakit. Tapi tetap dia beradab tawaduk dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila istana Balqis telah diangkut oleh satu orang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya kepada dia, apa amalan yang kamu buat sampai kamu boleh angkut istana ni? Maka dikatakan oleh beliau, hada min fadli rabbi, ini adalah daripada kurnia Tuhan. Tak dinisbahkan kepada dia aku banyak zikir, tak dinisbah kepada dia aku banyak salat, banyak doa, banyak puasa, tapi nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawaduk. Dan itu disebut dalam hadis, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk dia kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan angkat dia, angkat darjat dia, angkat maqam dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kena ada tawaduk kita kepada Allah. Baik. Orang-orang yang mengerjakan salat dalam keadaan lalai, cuai dan serba kekurangan, perlulah merasa bimbang dan khawatir dengan apa yang telah dipersembahkan olehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Perkasa. Sebaiknya hendaklah kita memohon kepada Allah agar dianugerahkan dengan kerahmatan dan pengampunannya, kerana tiada cara lain lagi kecuali dengan mengakui kelemahan kita dan disertakan dengan usaha yang berterusan untuk memperbaiki mutu salat kita di masa yang akan datang. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, kerana itu salah satu zikir yang biasa kita baca setelah salat juga, bahkan disunatkan setelah salat subuh dan salat maghrib dengan 10 kali ulang, iaitu apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada itu di afdal habiskan sampai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tiada daya. Tiada daya dalam apa tu? Tiada daya dalam menghindari maksiat. Itu maknanya. Haula di situ dengan makna tiada daya menghindari maksiat. Wala quwwata, dan tiada kekuatan. Tiada kekuatan di situ dengan makna tiada kekuatan dalam melaksanakan taat. Illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah. Billah dengan makna bi'aunillah, iaitu dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kerana itu kita akui kelemahan kita. Tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan semua dengan pertolongan Allah. Baik. Maka disebutkan di sini, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jadi selalu kita letakkan dalam hati kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kerana apa? Disebutkan dalam satu hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba. Maknanya, hamba-ku kalau sangka kepadaku dengan sangkaan yang baik, mana dia sangka Allah Ta'ala ni Maha Pengampun, Maha Rahmah, Maha Kasih, maka sudah pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sangkaan yang dia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sama juga dengan ayat sebelumnya. Maksudnya apa dia? Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk ni kita dah bahas sebelum ni, dengan makna apa dia? Tetap dia punya tubuh dia, maknanya tak bergerak-gerak tubuh dia, melainkan hanya pergerakan salat dan pergerakan yang perlu sahaja. Itu zahir. Dan khusyuk di sudut batin, iaitu hadir hati dia, tetap hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna dia sentiasa dia beri tumpuan, lakukan salat ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada mungkin dia nakkan syurga ke, sama ada mungkin kerana dia nakkan pahala ke dan sebagainya, tak apalah. Maka itu juga dipanggil sebagai khusyuk. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah orang yang berjaya. Maka dalam ayat di atas menggambarkan pujian dari Allah terhadap orang-orang yang beriman dan khusyuk di dalam salat. Dalam ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapkan sifat-sifat orang yang berbahagia dengan menyebutkan salatnya juga, menerusi firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun,
iaitu orang-orang yang sentiasa menjaga dalam pekerjaan salatnya. Maknanya dia khusyuk dan dia jaga pekerjaan salat. Jaga pekerjaan salat ni yang kita dah bahaskan tadi, kita dah sebutkan tadi, iaitu dia menjaga zahirnya, dia menjaga waktunya, dia menjaga sunat-sunatnya, dia menjaga rukun-rukunnya dan sebagainya. Baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan sifat mereka, bahawa mereka akan memperolehi kebahagiaan dahulu dan kemudian akan memperolehi syurga Firdaus di akhirat nanti. Maknanya di dunia dah bahagia dah sebenarnya. Orang yang salat dalam keadaan khusyuk, ya, maka Allah akan jaga hati dia. Jadi orang yang dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan ketika, dia akan berada dalam keadaan bahagia. Walaupun mungkin musibah menimpa dia, tetapi dia melihat di sebalik musibah itu ada kasih sayang Allah. Kalau dia telah khusyuk dalam salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan lagi kebaikan pada dia. Di sudut hatinya, di sudut imannya, di sudut takwanya, maka akan makin ditambah lagi kebaikan tersebut. Pada itu disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada keburukan dan kemungkaran. Maknanya salatnya itu yang baik, yang betul, yang benar, maka ia akan mencegah daripada melakukan keburukan, dengan makna akan bertambahnya kebaikan dalam diri. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh pengarang kitab, dia kata apa? Menurut hemat kami bahawa salat yang dikerjakan dalam keadaan tergesa-gesa, cepat bacaannya, adanya kelalaian semasa salat, cuai dan semua yang boleh mengurangkan kekhusyukan di dalam salat, pastinya tidak akan sampai kepada sifat yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat sebelum ini, iaitu mereka ini digelar orang yang berjaya, orang yang bahagia. Ya, maka mereka ini tidak akan mencapai sebagaimana disebutkan dalam Quran tadi, iaitu mereka akan menjadi orang yang bahagia, orang yang berjaya. Kenapa? Kerana mereka ini mengabaikan solat mereka. Baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk menjelaskan sifat-sifat orang yang mengerjakan salat secara sebaliknya. Apa dia? Disebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Muddathir. Disebutkan apa dia? Al-Muddathir, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Itu dia. Nah, sampai habis dah, walam nakun nut'imul miskin dan sebagainya. Disebutkan apa dia? Apakah sebabnya kamu semua masuk neraka? Dia ditanyakan kepada orang yang masuk neraka. Maknanya peristiwa ini Allah telah rakamkan dalam Quran. Peristiwa yang bakal berlaku nanti dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu masuk dalam neraka Saqar ni? Ini salah satu neraka bagi orang yang mencuaikan solat mereka. Maka mereka menjawab, kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang solat. Para ulama bahaskan, ya, tak termasuk dalam orang-orang yang solat ni siapa? Iaitu tak termasuk di kalangan orang yang salat ini. Yang pertama orang kafir lah. Nah, orang kafir ni tak termasuk dalam orang yang salat. Yang kedua orang yang salat tetapi mereka ini tak ada ilmu, menyebabkan dan juga mereka ini mengabaikan rukunnya, mengabaikan perkara-perkara yang wajib dia tunaikan dalam solat. Maka orang-orang begini akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Oleh itu wajib mengaji tentang solat. Kerana solat ni benda ibadat yang kita buat setiap hari.
Ya, di sudut rukunnya, bagaimana kesempurnaan rukunnya, bagaimana syarat sahnya salat, bagaimana syarat wajibnya salat dan sebagainya. Semua itu perlu kita ketahui untuk menyempurnakan salat kita. Dan jangan kita ini salat sekadar kita ikut-ikut semata-mata tanpa ilmu. Ya, sekadar kita tengok orang tu salat, macam mana kita pun salat. Kerana setiap daripada ibadah itu ada dia punya syarat dia, ada dia punya rukun dia. Pada itu adanya ilmu fiqh untuk mengajar kita yang semua itu diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagian orang dia kata dah memadai dah mengaji fardu ain di sekolah dulu, dia kata. Dan sebenarnya tak memadai lagi. Fardu ain tetap perlu dipelajari. Bahkan di sekolah tak diajar pun tentang bagaimana benar-benar niatnya solat. Paling pertama sekali, kalau betul-betul di sekolah mengaji fardu ain, mungkin guru dia akan ajar, okey, niat solat, baca, kemudian angkat takbir. Bila kita mengaji pula dalam kitab fiqh yang lain, muniatul musalli, dah lepas daripada sekolah dan sebagainya, baru dia tahu bahawasanya niat solat itu mestilah ketika diiringi dengan takbir. Ya, tak memadai sekadar melafazkan niat sebelum tu tanpa diiringi dengan takbir. Kerana yang dikatakan niat solat itu adalah yang kita iringi kehendak hati kita tu untuk solat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu baru niat. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita kata perbahasan muwafiq masbuk contohnya di sekolah. Ya, dibahaskan juga muwafiq masbuk, tetapi ya, tidak secara mendetail, tidak secara terperinci. Bahkan dikatakan kalau muwafiq dikatakan dia ni sempat diri dengan imam, masbuk dikatakan dia tak sempat berdiri dengan imam. Itu pengajian di sekolah. Sedangkan bila kita mengaji pula nanti fardu ain, kita mengaji pula nanti secara lanjutan di masjid dan sebagainya, kita tahu bahawa muwafiq itu orang yang sempat berdiri dengan imam kadar bacaan Fatihah. Iaitu mungkin kalau kadar bacaan Fatihah itu 1.5 minit, maknanya dia sempat berdiri dengan imam 1.5 minit sebelum imam rukuk, maka itulah dikatakan muwafiq. Walaupun tak baca Fatihah lagi, walaupun dia masuk tu imam tak baca pun, imam dah habis baca Fatihah, dia masuk tu mungkin imam baca surah dah masa tu, tetapi dia sempat berdiri sebelum imam rukuk, maknanya dia angkat takbir, dia berdiri, mungkin dia baca doa iftitah, habis doa iftitah imam rukuk, maknanya apa? Sempat 1.5 minit kadar bacaan Fatihah tu dia sempat berdiri, itulah muwafiq. Kalau masbuk tak sempat berdiri, mungkin kita kata apa, 30 saat sahaja dia berdiri imam rukuk, maka dia dikira masbuk. Perbahasan ni kita kata kalau tak dipelajari, mungkin kita akan dengan kita mengatakan memadai sahaja mengaji di sekolah. Mengaji di sekolah ni asas. Kemudian bila dah makin kita setelah daripada pengajian di sekolah, maka diteruskan lagi. Bahkan perkara ini kalau kita mungkin dah mengaji, kita ingatkan kembali, kerana manusia itu sentiasa dalam keadaan kita kata lupa. Ya, saya kadang-kadang lupa. Mungkin dia dulu dia ingat, dia belajar, tapi lepas daripada itu lupa pula. Maka dengan kita mengaji ini, dia mengingatkan kembali apa yang kita telah belajar. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bahkan dah di sekolah pun tak diajarkan kepada kita tentang hukum imam dan makmum. Ya, sekadar dia ajar, okey, yang ni jadi imam, niat imam, yang ni jadi makmum, niat makmum, selesai. Tak diajar kalau kita lebih daripada imam 2 rukun, kita lebih daripada sengaja, ataupun kita sengaja mendahului imam 2 rukun, apakah terbatal solat kita? Kalau dalam mazhab Syafi'i terbatal solat kita. Kalau kita dalam keadaan kita ini mungkin kita muwafiq, contohnya kita masuk-masuk sahaja kita baca doa iftitah, maka lepas habis baca doa iftitah imam rukuk, kita dah sempat duduk, kita dah sempat berdiri dalam kadar bacaan Fatihah 1 minit lebih kurang, 1.5 minit lebih kurang, kita tak sempat baca Fatihah lagi, maka ketika tersebut wajib kita habiskan Fatihah.
Dan dimaafkan kita ini terlepas 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Iaitulah rukuk, kemudian sujud yang pertama, yang tidak tu sami Allahu liman hamidah, tu rukun yang pendek, tak dikira. Ya. Ini perbahasan yang kita kata apa? Yang pertama rukuk itu rukun yang panjang. Kemudian sujud itu rukun panjang yang kedua. Kemudian sujud yang kedua itu rukun panjang yang ketiga. Maknanya dalam kadar tu kita mesti dah rukuk sebelum imam bangun ke rakaat yang seterusnya. Kalau kita tak rukuk, kita mungkin tak sempat habiskan Fatihah, imam dah bangun, kita dah terlepas 3 rukun yang panjang, apa perlu kita buat? Ini semua perbahasan yang perlu kita tahu. Ya, kemungkinan kita terlambat baca Fatihah dan sebagainya. Maka imam dah bangun dah, masuk rakaat yang seterusnya, dah terlepas kita daripada 3 rukun yang panjang. Apa perlu kita buat? Antaranya, kalau kita dah tengok imam dah bangun, maka kita terus ikut imam. Nanti imam bagi salam, kita gantikan rakaat. Kerana rakaat tadi dikira telah tak sah rakaat tadi. Ya. Itu dia. Tapi kalau kita tengok imam bangun, kita pergi rukuk pula, maka bila kita rukuk pula, batal solat kita. Melainkan kita niat mufaraqah, niat berpisah daripada imam. Imam bangun, kita tetap apalah, tak nak ikut imam lah. Kita pun niat mufaraqah dalam hati. Kita niat untuk berpisah dengan imam, daripada imam dalam hati kita. Maka ketika tersebut kita rukuk, solat kita sah. Cuma kita dah tak dikira berjemaah. Jadi perbahasan yang kita kata perlu kita pelajari, kerana benda ni kita buat setiap hari. Apatah lagi kalau kita ini Allah pilih untuk, Allah beri taufik untuk sentiasa salat berjemaah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu masalah, banyak lagi masail dalam fiqh. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, ketahuilah bahawa bakal pewaris syurga Firdaus itu adalah orang-orang yang mendirikan salat dengan penuh khusyuk, sentiasa cari ilmu bagaimana nak khusyuk salat, bagaimana nak sempurnakan salat dan sebagainya, tak merasa cukup dengan ilmu yang ada. Baik, mereka lah orang-orang yang dapat menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yakni hidayah Allah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang menikmati kenikmatan Allah. Maknanya mereka akan menikmati pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dapat mendekatkan diri dan hati mereka, fizikal mereka, zahir dan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita berusaha sambil berdoa kepadanya agar kita digolongkan dalam golongan mereka itu. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Maka ini kita dah habislah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbahasan yang berkaitan dengan ruh solat. Ya, ruh solat. Baik. Jadi kita nak mengelakkan imam rukuk, kita habis baca Fatihah. kita tak habis seperti apa? Kita follow atau kita ikut imam rukuk. Ya. Jadi yang mana tu yang baik. Okey. Kalau kita muafiq. Ya, muafiq. Jadi bila kita muafiq, kita kena habiskan Fatihah sebelum imam selesai 3 rukun yang panjang. Baik. Masalah yang kita tengok, ni tak sempat ni. Bila tak sempat, macam mana kita nak buat? Terus ikut imam masa tu. Imam tengah sujud, kita sujud terus. Jangan kita rukuk pula. Ada faham? Kita sujud terus, nanti imam bagi salam, kita bangun ganti. dan yang maksud saya tadi, kita nak bersama rukuk dengan imam tadi. Jadi kita baca Fatihah, kita tak habis. Kita tak habis. Kita tak habis baca, tapi kita terus semua rukuk, kita terus bersama rukuk. Kita tak habis Fatihah, kita terus rukuk dengan imam. Dia masbuk. Masbuk ke muafiq? Dia gini nak. Jadi kita kena tahu dulu masbuk apa, muafiq apa. Masbuk apa dia? Iaitu dia berdiri dengan imam, maksudnya satu orang imam ni
Depan ni saya masuk pada dia. Saya masuk pada dia, saya angkat takbir, Allahu Akbar. Saya pun terus baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam rukuk. Maknanya apa? Bila saya terus baca Fatihah, maknanya kita bila kita kata masbuk ni, maknanya dia tak sempat berdiri dengan imam kadar bacaan Fatihah. Walaupun mungkin dia tak baca Fatihah. Mungkin saya masuk tadi tu, imam tengah solat, saya pergi masuk, saya pergi baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Tu contohnya. Maknanya apa dia? Kalau satu orang tu dikatakan masbuk, iaitu dia masuk kepada imam, dia berdiri dengan imam, bukan tak sempat kadar Fatihah, tak sempat masa Fatihah. Tak sempat masa Fatihah tu bukanlah dia tak sempat baca Fatihah, tetapi tak sempat masa Fatihah tu dengan maksud masa bacaan Fatihah kebiasaannya berapa? Seminit lebih kurang contoh. Maknanya dia tak sempat berdiri dengan imam sebelum imam rukuk tu seminit. Bila tak sempat berdiri seminit, mungkin 30 saat sahaja, maka di situ dia dikira apa? Masbuk. Bila masbuk, dia boleh terus rukuk, terus ikut imam, tak perlu dihabiskan. Tak perlu dihabiskan. Mungkin saya masuk, baru masuk saya Allahu Akbar, saya terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Imam rukuk, saya terus rukuk. Fatihah saya ditanggung oleh imam. Fatihah saya ditanggung oleh imam. Tapi kalau contohnya saya masuk dalam solat, saya baca doa iftitah sampai habis. Maknanya apa? Saya dah duduk kadar seminit lebih untuk kalau ikutkan saya mesti baca Fatihah. Masuk tu mesti terus baca Fatihah. Saya tak baca Fatihah, saya baca dulu doa iftitah. Saya dah baca tu sampai habis doa iftitah, imam rukuk. Maknanya apa? Saya ketika tersebut adalah muafiq. Sebab saya berdiri kadar bacaan Fatihah. Maknanya saya kena habiskan Fatihah. Okey, masa saya nak habiskan Fatihah tu, mestilah tak lepas mestilah sebelum imam tu habis 3 rukun yang panjang. Saya tengok, saya baru baca Ar-Rahmanir-Rahim, imam dah sujud kedua. Macam mana nak buat? Boleh kita terus ikut imam, sujud terus, ataupun tunggu sahaja imam. Boleh faham kat sini tak? Tetapi kedua-dua keadaan ni, saya mesti ganti balik nanti rakaat saya pada habis setelah imam beri salam. Boleh faham kat sini? Itu berkait dengan apa? Muafiq dan masbuk. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita masuk lagi sikit ke tajuk ni, insya-Allah ya. Boleh ya? Baik. Waktu solat. Solat adalah ibadah yang ditentukan waktu. Kita telah ketahui sebelum ini bahawa solat yang diwajibkan kepada kita dalam sehari semalam ialah 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul 'azim. Dalam surah An-Nisa, sesungguhnya salat itu kewajiban ke atas orang mukmin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Ya, ini dalil kepada kewajiban solat fardu. Dalam Quran ni dia cerita secara umum semua, ya, tentang solat ni. Tak cerita secara detail. Detail ni dalam hadis Nabi SAW. Ya, dalam solat ni ceritakan tentang perintah-perintah solat. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang yang beriman, bila kamu ini diseru untuk melaksanakan solat Jumaat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai beriman jangan kamu mendekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, boleh banyak lagi lah kan ayat Quran kan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin alladzina yuqimunas shalah. Baik. Maka dalam Quran ni secara umum diceritakan secara detail tu dalam hadis Nabi SAW. Pada tu orang yang tolak hadis Nabi, golongan Quraniyin ni ataupun Quranis ni, dia sekadar ambil Quran,
Dia kata solat ni 5 waktu mana ada dalam Quran? Kan? Dia kata solat 5 waktu, solat ni sebenarnya tak ada pun. Yang solat tu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri sentiasa menghadap kepada Allah. Itulah solat, dia kata. Ini yang jadi masalah ni. Ya, bila dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Dan ini berlaku. Ini berlaku. Baik. Adapun waktu-waktu salat fardu itu adalah yang pertama waktu zuhur, iaitu yang bermula dari tergelincirnya matahari dan berakhirnya apabila bayang sesuatu objek itu sama panjang dengan objek asal. Ini berdasarkan pada sebuah riwayat. Dia waktu zuhur ni tuan-tuan bermula daripada gelincirnya matahari dan berakhir bila bayang sesuatu objek itu sama panjang dengan objek asal. Ini kalau dululah ya, nak tahu waktu solat ni dia letakkan tu, kemudian dilihatlah gelincirnya matahari. Baik. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. Baik, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu zuhur adalah apabila telah tergelincirnya matahari dan berakhir apabila bayang seseorang itu sama panjang dengan orangnya. Ini hadis riwayat Muslim. Ini kita baca sajalah tuan-tuan ya. Waktu asar, adapun permulaan waktu asar itu bermula apabila bayang sesuatu objek sama panjang dengan objek itu sendiri. Dan waktu asar berakhir sebelum matahari terbenam. Berhubung perkara ini terdapat sebuah hadis menerangkan an Abdullah bin Amr al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa waqtul 'asri ma lam taghrib asy-syams. Dari Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun waktu asar itu selagi matahari tidak terbenam. Ya. Kalau dalam fiqh mazhab Syafi'inya kita belajar detail sikitlah itu sampai syafaqil ahmar, ya. Sampai ke merah-merahan, begitu. Baik. Sampai ke kuning-kuningan, minta maaf, ya. Kemudian Waktu maghrib adalah bermula dari terbenamnya matahari dan berakhir setelah hilangnya cahaya syafaq. Ini ya, berhubung hal ini terdapat satu riwayat yang menerangkan an Abdullah bin Amr bin al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa waqtu salatil maghribi idza ghabat asy-syamsu ma lam yasqut asy-syafaq. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adapun waktu maghrib itu ialah bermula dari terbenamnya matahari sehingga hilangnya cahaya mega merah di kaki langit. Baik, maknanya daripada kita kata kuning, kekuningan langit itu habisnya asar, kemudian sampailah masuknya maghrib, sampailah kita kata masuknya maghrib tu naiknya mega merah tu syafaqil ahmar, kemudian habisnya syafaqil ahmar itu masuknya waktu Isya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Sebab tu perbahasan ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ada qaul jadid dengan qaul qadim al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Qaul qadim ni apa dia? Ini pendapat lama Imam Syafi'i. Pendapat lama Imam Syafi'i, maghrib sampai kepada masuknya waktu Isya, iaitu sampai kita kata apa dia, sampai gelap habis semua, kemudian hilangnya merah tersebut, maka masuklah waktu Isya. Ini qaul yang qadim, qaul yang lama. Qaul yang jadid, pendapat yang baru Imam Syafi'i, waktu maghrib itu kadarnya adalah berapa minit kita bersedia untuk solat. Contohnya kita ambil 15 minit ataupun 20 minit. Kemudian berapa minit solat pula dalam lebih kurang 20 minit. Maknanya apa dia? 15 dengan 20, 35 minit sahaja maghrib.
Itu pendapat baru Imam Syafi'i. Iaitu kadar kita bersiap kemudian solat habis dah maghrib. Jadi pendapat baru, tapi pendapat baru ni tak digunakan. Digunakan pendapat lama Imam Syafi'i, iaitu apa? Iaitu maghrib itu kadarnya panjang sampailah kita kata masuknya isyak tadi. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu ayah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kita kata berkait dengan waktu maghrib. Kemudian waktu isyak, waktu isyak selesaikan kat sinilah ya. Waktu isyak adalah bermula dari hilangnya cahaya merah syafaq dan berakhir daripada terbit fajar shadiq. Ini riwayat Muslim. Ini riwayat Muslim. Riwayat Muslim apa namanya disebut oleh baginda Nabi SAW, wa waqtul isya'i wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lail. Baik. Tuan-tuan pernah dengar tak pendapat yang mengatakan waktu isyak ni sampai pertengahan malam? Pernah dengar pendapat? Tak pernah? Ini pendapat mazhab lain. Dan juga dia kata ada juga segelintir daripada mazhab Syafi'i gitu. Tapi itu bukan muktamad. Yang mana dia kata waktu isyak ni sampai di pertengahan malam. Pertengahan malam ni mengikut pada hadis riwayat Muslim. Waktu salatil isya'i ila nisfil lail. Dia kurang itulah hadis ni. Waktu solat isyak tu sampai pertengahan malam. Jadi kalau tuan-tuan bangun mungkin tahajud tu pukul 3, tak solat isyak lagi, dah tak ada dah solat isyak. Ini ada sebahagian pendapat lah, tapi ini diguna pakai secara kuat daripada pendapat mazhab yang lain lah. Bukan mazhab kita, tak diguna pakai. Muktamadnya dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, mengatakan sampai pertengahan tu dalam hadis Nabi, waktu isyak itu sampai pertengahan malam. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail, maksud Nabi SAW sabda waktu isyak tu sampai pertengahan malam, itu kata Imam Nawawi adalah maksud waktu ikhtiar. Pernah dengar waktu ikhtiar? Tak pernah ni. Nanti kita bahas yang panjang pula. Dia setiap solat ni dia ada waktu dia. Dia ada waktu, dia panggil waktu afdal. Dia ada waktu ikhtiar. Kemudian dia ada waktu macam-macam waktu lagi lah. Nanti kita akan bahaskan waktu dharuri dan sebagainya. Ada lebih kurang ada solat yang dia ada 6 waktu. Solat tu sahaja dia ada 6 waktu dalam solat. Ada solat tu dia ada 5 waktu dalam solat. Itu akan kita bahaskan nanti. Wallahu ta'ala. Sikitlah. Ya. Nanti bakal sopir. Tak sopir lah kan. Baik, boleh insyaAllah. Saya pun tak puas hati juga kalau tak habis tu. Baik, jadi waktu ikhtiar ni apa dia? Dia sebenarnya dalam solat, saya secara ringkas. Dalam solat, dalam setiap solat ni dia ada dipanggil sebagai waktu afdal. Ataupun kita kata waktu awal. Maknanya kalau siapa yang solat waktu ni, dia dapat sempurna pahala solat. Itu boleh faham di sini nak? Berapa banyak nak kata waktu afdal ni? Ini mengikut pendapat para ulama kita. Kadar kita bersuci, kadar solat. Maknanya kadar bersuci untuk solat tu, kadar bersiap untuk solat tu lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit. Kadar solat lebih kurang dalam 20 hingga 30 minit lebih kurang. Maknanya dalam kadar 40 minit tu, itu adalah waktu yang kalau dia solat masa tu, dia dapat pahala yang sempurna. 30 hingga 40 minit masa tu. Sebab di masjid pun, kalau kita pergi masjid lepas azan 10 minit lepas tu baru solat. 10 minit tu untuk apa? Untuk orang bersiap. Maka ambillah dalam 10 hingga 15 minit. Kemudian kadar tu, maknanya siapa yang masuk pula lagi waktu tu, mungkin dia ni masbuk paling last rakaat, dia tetap dapat juga pahala solat di awal waktu. Itu yang dikatakan solat awal waktu tadi tu. Takbiratul ula ikut imam tu lain pula. Baik. Itu dipanggil sebagai waktu afdal.
Lepas daripada waktu afdal, lepas daripada 30 minit, 40 minit itu dipanggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar maknanya pilihan. Maksudnya kita yang memilih untuk kita solat di waktu itu, maka pahalanya lebih kurang lagi lah daripada yang waktu yang 30 minit awal tadi tu. Boleh faham kat sini tak? Itu waktu ikhtiar dipanggil. Jadi waktu ikhtiar ni lebih luas lah. Dia lebih luas, mengikut kepada solat lah. Mengikut kepada solat. Kalau maghrib, waktu ikhtiarnya sikit je. Kalau isyak, waktu ikhtiarnya banyak. Itu dia. Boleh faham kat sini tak? Kemudian setelah daripada itu dia ada waktu jam'i. Kemudian waktu dia ada, nanti saya akan bahas insya-Allah. Dia punya perbahasan dia ada waktu haram dan waktu yang haram dan sebagainya, nanti insya-Allah kita akan sambung balik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yu'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.